Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada petang ni pukul 5.30 seperti yang dijadualkan macam biasa, maka bertemulah kita di alam maya buat kesekian kalinya, yang mana di penghujung, kita duduk di penghujung ni, di penghujung Syawal, bulan Syawal. Siapa yang belum selesaikan lagi puasa 6 tu, ada waktu lagi untuk sempurnakan 6 hari tu, masih ada lagi, ada masa. Yang mana dah baru sehari 2 hari tu, boleh sambung lagi. Bulan Syawal masih lagi ada. Untung kita mazhab Syafi'i, yang mana sepanjang bulan Syawal untuk dapat fadilat puasa sepanjang tahun setelah sempurna puasa Ramadan 30 hari, kemudian ditambah lagi 6 hari pada bulan Syawal untuk dapat fadilat seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Masih lagi ada peluang. Yang baru 2-3 hari tu boleh sambung lagi. Boleh sambung lagi. Alhamdulillah, masa-masa kecederaan ni jangan bazirkanlah. Lagipun bagi yang tak boleh keluar kerja tu, tak boleh keluar pergi mana-mana, masa ni lah nak buat apa lagi kan? Dah tak boleh keluar kan? Buat apa lagi? Maka habiskan kita puasa yang tak habis lagi. Baik. Pada waktu-waktu sebelum kita jawab soalan, kalau siapa yang ada soalan boleh terus soal lah. InsyaAllah kita akan jawab nanti. Jangan lambat sangat, sebab mengikut pengalaman yang lepas, kalau waktu asar ni lah, lepas asar ni, kalau lambat tu mungkin tak terjawab soalan tu, kerana waktu tu dah nak masuk, dalam pukul 7 lah pula nanti. Jadi masa tu mencemburui waktu-waktu petang macam ni. Jadi kena cepat. Cepat. Yang lambat tu mungkin tak sempat nak kot. Nak bersedia untuk sembahyang maghrib dan sebagainya, maka masa juga. Jadi saya tak boleh jawab lah kalau yang lambat-lambat tu. Jadi untuk diary Syawal, khusus kita kepada jawab soalan. Jadi terima kasih kepada Surah An-Nur, macam biasalah, Tuan Zulkifli Mahdi kita yang sangat berusaha. Dah tak boleh buat secara depan, dia buat secara maya. Tak berputus asa para AJK yang ada surau An-Nur fasa 3A, Seremban, Bandar Seremban Selatan ni, mereka tak putus asa tau. Tutuplah kat mana pun, masih lagi ada ruang untuk teruskan majlis ilmu, mereka akan teruskan majlis ilmu. Malah program mereka, projek yang mereka buat ni malah untuk membaik pulih atau membesarkan atau upgrade surau mereka. Walaupun
kalau kita nak kira kan, bukannya boleh pergi pun kan, tapi akan datang nanti orang dah selalu ramai datang nak buat renovation tu, agak tak sesuai lah, tak selesa lah nak sembahyang nanti. Jadi waktu ni yang orang tak boleh nak pergi surau masjid, cantik buat waktu ni. Kerana itulah mereka buat untuk mudah-mudahan ada sumbangan-sumbangan daripada orang-orang yang ada kelebihan ni untuk sumbang pada surau An-Nur Fasa 3A ni, sebab mereka ada buat sedikit baik pulih surau mereka, bagi lebih selesa. Maka pahala orang sembahyang, majlis ilmu di situ akan mengalirlah kita walaupun kita matilah. Dan kita duduk pada satu zaman, satu masa yang tak pernah tergambar kita akan lalu, iaitu kita duduk dalam keadaan lockdown, tak boleh keluar rumah kan. Ingatkan hari tu dah habis dah, bulan 3, 4, 5, 6, 7 cukup lah, boleh dah, walaupun dengan macam-macam sekatan, tapi boleh dah keluar. Tapi rupanya jadi kali kedua pula ni, lockdown, PKP 3.0. Jadi apa yang perlu kita buat? Dulu kita boleh kata mungkin kita buat marathon dulu, marathon tengok cerita. Kali ni aku nak habiskan season 1, season 2, season 3, habiskan dulu tu masa bulan 3, bulan 4. Yang kita tak tahu pun berapa lama. Kita harapkan 2 minggu lepas 2 minggu, 2 minggu lepas 2 minggu, minggu, tahu-tahu berbulan-bulan. Tapi kita dah ada pengalaman sekarang ni. Takkan kita nak habiskan masa yang ada, masa yang kita ada. Takkan kita nak habiskan dengan maraton tengok cerita ni, drama-drama ni. Takkan kali ni aku dah tengok daripada season 1 sampai season 4. Amboi. Sebab apa? Tak ada apa yang nak buat kan. Takkan kita nak habiskan masa dengan perkara-perkara macam tu. Sepatutnya yang terbaiknya adalah, sebab kita dah ada pengalaman sebelum ni, maka kita sempurnakan masa yang Allah bagi, yang mana kita tak boleh fikir pasal dunia dah. Kalau kita keluar pada rumah, kita akan fikir pasal dunia. Kita fikir nak cari duit, semua dunia. Sekarang ni kita tak boleh fikir dah. Allah hadkan tak boleh fikir dunia. Jadi maksudnya apa? Duduk rumah je. Maka fikirkanlah akhirat. Kalau sebelum ni kita boleh dengar macam-macam, kita keluar, kita boleh borak, kita boleh lara, kita boleh macam-macam di luar. Sekarang Allah hadkan tak boleh. Jadi maknanya apa yang kita nak buat? Maka kita tinggalkanlah dunia sekejap. Sekejap je pun, mungkin sebulan kot. Paling lama pun sampai Raya Haji. Lepas Raya Haji tu boleh, okey, hilang lah lockdown ni. Lockdown pula berfasa-fasa, fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sebagainya. Jadi masa yang Allah bagi ni, untuk kita buang dunia kejap, kita banyak akan mendengar ataupun membaca perkara-perkara yang baik. Waktu lockdown ni, kita banyak akan mendengar dan membaca, termasuklah melihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang membawa kita kepada akhirat. Kerana perkataan yang didengar ataupun perkataan yang dibaca, perkataan bila kita bercakap ada wave, ada gelombang masuk kat telinga kan. Jadi perkataan yang didengar ataupun perkataan yang dibaca kan, kita nak menerima maklumat melalui 2 panca indera. Yang pertama mata, iaitu penglihatan, kita tengok dapat maklumat. Yang kedua telinga, iaitu melalui gelombang bunyi pop dapat tangkap, maka maklumat boleh masuk melalui mata, maklumat boleh masuk melalui telinga. 2 ni je maklumat boleh masuk. Maklumat boleh masuk melalui wahyu, melalui ilham. Tapi secara umumnya maklumat ni boleh masuk zahirnya melalui mata dan melalui telinga. Melalui mata dengan cara melihat. Jadi macam mana nak masuk tu? Dalam keadaan macam ni, boleh masuk antaranya cara dengan melihat ni adalah melihat perkataan, ataupun bahasa lain kita panggil baca. Baca, dapatlah maklumat tu. Dan juga boleh juga kita tak baca, tapi kita dengar melalui telinga kita dengar dan kita tangkap bunyi dan kita dapat maklumat melalui perkataan tadi tu. Jadi perkataan yang didengar ataupun perkataan yang dibaca, dia seumpama makanan bagi hati kita. Masa ni lah kita nak bagi makan, bagi kenyang, bagi gemuk hati kita ni. Jadi
perkataan yang didengar ataupun perkataan yang dibaca melalui mata dan telinga tadi ni adalah seperti makanan bagi hati. Dan perkataan bila kita lihat dan kita dengar tadi tu, dia akan tersimpan dekat hati sebab dia makanan. Dia akan tersimpan dekat hati dan dia akan berkekalan. Dia kekal. Malah kekal itu lebih lama, malah kadang-kadang sampai mati kekal. Kekal perkataan yang kita dengar atau kita lihat tadi tu, dia akan kekal di hati sebab dia makanan hati. Mungkin dia boleh hilang, tapi jangka masa yang lama kalau nak hilang pun. Tapi biasanya dia akan kekal. Lebih lama bertahan kekal perkataan tadi tu di hati kita berbanding dengan makanan fizikal kita. Makanan fizikal perlu juga. Tadi tu makanan hati. Ini makanan fizikal perlu juga. Yang mana makanan fizikal kita, bila kita makan, dia akan masuk ke perut. Bila kita makan makanan hati melalui mata dan telinga tadi, dia akan masuk, dia akan duduk dekat hati. Kalau makanan fizikal kita, dia akan duduk dalam perut kita tak lama. Tapi kalau makanan hati melalui pandangan dan pendengaran tadi, dia duduk dekat hati kita lama. Sebab itulah kalau kita salah makan petang tu, tengah hari tu salah makan makanan basi ke, makanan yang tak berapa bersih dan sebagainya, salah makan waktu tengah hari, malam tu keluar balik dah. Tak boleh duduk lama dalam perut. Keluar balik. Maknanya makanan fizikal kita tidak bertahan lama duduk di perut. Tapi makanan batin kita, makanan hati kita yang masuk melalui mata dan telinga tadi, dia akan berkekalan dekat hati lebih lama, malah dia boleh kekal sampai ke anak cucu. Itu yang orang bergaduh tu. Dia cakap sikit, dia cakap kasar sikit dekat kawan dia ni terasa hati. Melalui bunyi tadi, perkataan yang duduk dekat gelombang masuk kat telinga, pop, duduk kat hati. Dia terasa hati. Maka anak cucu dia duk bergaduh dengan anak cucu dia lagi. Kenapa? Kerana makanan hati ni dia akan kekal walaupun sampai ke anak cucu. Boleh kekal. Dia tak macam makanan fizikal yang tak tahan lama. Beberapa jam, 3-4 jam cukup dah. Keluar balik kalau makanan tu makanan yang salah. Tapi kalau makanan hati yang salah, dia kekal dalam hati sampai ke anak cucu. Yang bimbang lagi, dia kekal sampai ke akhirat, sampai kepada mahsyar. Jadi ketika waktu PKP ni, apa yang banyak kita buat? Hati-hati. Kalau kita buat banyak mendengar, banyak melihat, pastikan lihat dan dengar tadi perkara yang baik-baik sahaja. Kita banyak duduk dekat media sosial. Hidup kita dekat media sosial, duduk belik je, Facebook lah, Instagram lah, apalah, duduk belik aja. Apa yang kita buat? Kita dengar, sama ada dengar lagu, dengar kuliah, dengar macam-macam, dengar. Dan kita juga baca perkataan, tulisan, artikel orang viral sebagainya. Okay. Apa yang kita masuk melalui mata dan telinga kita tadi akan berkekalan dekat hati kita. Jadi pastikan yang masuk tu yang baik-baik aja. Kalau kita tengok, ini isu panas, dia pun masuk sekali, komen sekali, baca sekali, komen-komen yang tak baik. Dia tak tulis pun, dia baca komen-komen, dia dengar komen-komen yang tak elok. Maka dia akan berkekalan dekat hati dia. Nanti lama dia akan bersarang di hati. Hati makin bermasalah, hati berpenyakit. Sebab dia berkekalan. Jadi bukan semua mentang-mentanglah kita banyak masa, bukan semua kita boleh baca, bukan semua kita boleh dengar. Lebih-lebih lagi isu-isu yang kita tak tahu pun kebenarannya, tapi nampak macam isu panas, jangan campur. Kerana bimbang dengan kita duk baca. Sebab dulu mungkin kita banyak kerja lain, kita tengok-tengok sekali lalu, scroll gitu aja. Mungkin dulu macam tu. Sekarang kita banyak masa. Bimbang, takut nanti kita duk kerja tengok tu, isu hari tu settle belum? Tengok, check, komen sekali, tambah lagi Ajinomoto, tambah lagi perasa kita ni. Kalau kita tak tambah pun, kita melihat dia akan berkekalan di hati. Akan berkekalan di hati kita. Apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Jadi bimbang, takut sampai kepada mahsyar, kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita komen.
Jadi hati-hati. Waktu-waktu macam ni memang banyak lah. Dekat Facebook tu, kita boleh check tau. Macam mana saya nak cakap pun tak apa reti juga. Kita boleh check berapa lama kita buka ni, berapa lama kita buka ni. Kita boleh check. Dia ada masa. Berapa gig yang kita habiskan dekat application ni. Ada apa? Cuba check. Mana yang banyak. Kita akan banyak dekat media sosial. Jadi bila kita banyak kat situ, hati-hati. Bimbang takut masuk dalam hati perkara-perkara yang tak elok, baca benda-benda yang tak elok, dengar perkara-perkara yang tak elok, dengar mengumpat, dengar menyindir orang, dengar tulisan-tulisan, tengok tulisan-tulisan yang tak baik lah, mengata orang sebagainya, mengumpat sebagainya. Terlekat dekat hati kita lebih lama. Kalau kita salah makan, kita tak risau sangat. Kita tahu malam kadang keluar, keluar balik, esok keluar habis licin, lepas tu habis dah. Sehari dua je settle. Tapi yang lekat dekat hati ni takut lama. Malah dengan perkataan kita, dengan percakapan ataupun tulisan kita menyebabkan masuk ke hati orang lain pula. Orang pula lain baca pula, masuk ke hati orang lain, masuk ke hati. Bila kita tulis, masuk ke hati orang lain. Itu saham dosa yang kita panjangkan. Kita cakap pula yang ada kena mengena dengan seseorang tu baca, masuk pula ke hati dia, berkekalan lama. Allah, kita duk sibuk duk cari orang yang kita buat masalah di akhirat nanti. Kita duk sibuk duk cari dalam berjuta bilion orang tu, kita duk sibuk cari untuk settle. Untuk settle perkara ni. Kenapa? Kerana ada time lockdown hari tu, time PKP hari tu, aku banyak menulis isu-isu ataupun join ataupun komen isu-isu yang tak terang lagi salah betulnya. Tak terang lagi. Kita dah cepat sangat. Jadi hati-hati kat situ sebagai pesanan lah. Sebab bila saya check balik dekat waktu yang kita guna Facebook berapa lama, WhatsApp berapa lama tu, saya tengok, saya punya apa ni baru ni lah, dalam bulan puasa baru ni. Tengok, banyaknya pakai gig, banyaknya jam yang habis ni. Banyaknya. Bimbang. Itu sedikit pesanan lah, pesanan khidmat masyarakat. Baik, kita tengok soalan-soalan kalau ada. Allah, banyaknya komen. Sekejap je. Alhamdulillah ramai dah ada ni. Ramai dah ada. Zalila Madinah Kadri Siti Zawiyah, Edi pun ada, Fauziah Said Muna Jannatun Naim. Ramai dah ada ni. Soalan je tak ada lagi. Bang Zulkifli Mahadi kita Alhamdulillah ada. Kemudian ada apa ni, ada jadual yang ni AJK bagi ni, kuliah online tu, boleh tengok situ berapa hari bulan tu. Kalau boleh kita banyakkan mendengar. Jangan cari satu je, carilah banyak sikit. Kalau tak satu, 3 ke 4 ke orang yang kita dengar, ataupun lebih lagi lah. Kadang-kadang ada orang ni, dia suka seorang tu, dia dengar seorang tu aja. Jangan gitu. Dengar lebih lagi. Orang ni kelebihan dia, ustaz ni kelebihan dia gini, ustazah ni kelebihan dia gini. Masing-masing ada kelebihan. Jangan pula kita banding-banding. Cuma yang ni, jadi kita dengar banyak, maka kita lebih matang dalam beragama. Dan bimbang takut seorang je kan. Maka banyak ada pilihan. 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan. Macam-macam tu. Ada. Boleh. Tak ada alasan dah tak dengar benda-benda yang baik. Tak ada alasan dah nak dengar lagu sekarang ni. Kau apa ni? Dengar lagu. Sepatutnya tak ada alasan dah. Kenapa dengar lagu? Banyak benda-benda baik. Banyak kuliah-kuliah. Ada kuliah ringan, ada kuliah berat, ada kuliah pening. Belajar tu jadi pening sebab susah. Ada kuliah relax, santai, macam-macam ada. Tak ada alasan dah nak dengar lagu. Ammar, Assalamualaikum, salam Khadijah. Saya baca nama lah sebab tak ada soalan kan. Ummu Ammar, Danish, Sariyah Sari, Muhammad Hairil, Ekzan Hassan, Syahziatu Sidik, Hurul Ain, Mujahadah Perindu Syahid, Rosnah Muhammad, Zaitun Zain. Ramai ada. Siti Fatimah dari Terengganu,
Khadijah Mat Jadi, Fauzia Abdullah. Nama je ada ni. Mia Ome, Siti Fatimah, Syahziatul Sidik, Alia Ismail, Hafizan. Selalu dengar rakaman kuliah masa drive, lagi senang masuk selalu. Betul, saya setuju. Bagi orang yang naik motor, kalau dia kerja macam hantar-hantar barang ni kan, naik motor, dia boleh pakai, letak kat telinga dia sebelah, letak sambil-sambil bawa motor, letak benda tu, earphone tu, lepas tu letak dekat telefon dia ke apa, pasang sambil daripada duduk nganga tengok, baik dengar. Bawa kereta pasang, boleh, terbaik, tidak rugi masa. Cik Mahaya ada, banyak. Cik Engku pun ada. Surah An-Nur, Saham Akhirat, Bandar Seremban Selatan sebut kat situ ada. Ella Karmila, Sufi Anwar. Ya, betul tu Ustaz. Kadang-kadang sampai jadi macam ketagih. Hari-hari pun mesti nak cari sambungan isu-isu tertentu, isu yang tak baik pula tu. Tu kita boleh perhati diri kita. Kita boring, rasa tak bermakna hidup ini. Dia kata, kenapa? Macam tak ada isu je. Cari. Jumpa, join sekali. Join komen. Tu bahaya tu. Kalau tak join komen pun, join mengikuti perkembangan. Sambil duk baca. Orang ni duk sindir orang ni duk kutuk, orang ni duk salahkan orang ni. Lama-lama tu masuk dalam hati kita tu. Walaupun kita kata saya baca benda-benda yang tak elok, sedangkan banyak benda-benda yang elok yang lain. Kenapa tak baca benda-benda yang elok? Kenapa tak dengar benda-benda yang elok? Macam itulah. Nikmat Syamsiah Saleh, betul Ustaz, betul lagi. Kita adalah apa yang kita makan, kita dengar, kita lihat, kita baca, kita tulis, kita bertindak. Cantik. Muna Jannatun Naim, cantik. Kita apa yang kita makan, ya. Kita apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tulis, apa yang perangai kita atau bertindak kita tu. Cantik. Lili Alia Ahmad, yang ni ustaz, yang ni yang adik cakap. Apa dah? Yang ni ustaz, yang ni yang adik cakap. Bantai ajalah, saya tak faham apa maksud dia. Aliza Azizan, apa kelebihan kita mengajak orang belajar tauhid? Ilmu tauhid, pegangan tauhid adalah setinggi-tinggi ilmu, sebesar-besar ilmu, sebesar fadilat yang paling besar. Jadi dengan kita mengajak orang belajar tauhid, faham tentang ketuhanan, itu adalah pahala yang paling besar. Kita ajak orang sembahyang, pahala besar. Kita ajak orang sedekah, kita ajak orang bantu orang lain sebagainya, semua tu baik. Tapi dalam banyak-banyak yang paling baik bila berkaitan dengan ketuhanan, bila berkaitan dengan tauhid, itu paling baik atau paling tinggi, paling besar. Jadi apa kelebihan kita mengajak orang belajar tauhid? Kelebihannya lebih besar daripada semua kelebihan yang lain. Kelebihan kebaikan yang lain, kelebihan tauhid lebih besar. Mengajak orang tauhid lagilah besar. Supaya orang dapat pegangan yang sempurna, pegangan yang benar. Zahra Alia Zaidi Mat Ali, orang Indah Mahkota ni. Patut ustaz tak baca WhatsApp Ana. Memang pun tak ada nak baca. Sabarlah dulu. Sabar kejap. Macam ada kuliah, ada ni, ada beberapa. Malam ni pun tak sempat juga kot. Malam ni sebab ada program dengan tabung haji, dengan staf tabung haji malam ni. Tengoklah lepas pada tu malam-malam karang ke apa ke. Apa lagi? Hanif, apakah kedangkalan? Apakah kedangkalan kesalahan yang ada pada ideologi pembahagian tauhid kepada 3 rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat? Yang ini kena perbicaraan khusus ni. Yang ini kena perbicaraan khusus. Cuma kita tak mengkaji. Kita ni orang biasa-biasa ni tidak mengkaji kelemahan, kekurangan tentang cara orang lain memaham tentang ketuhanan. Kita tak kaji ke situ. Kita hanya mengkaji kita aja. Kita tengok para ulama yang terdahulu. Kita tengok tok-tok guru yang terdahulu. Semua membawa jalanan bukan tauhid 3, bukan.
jalan nak kenal Allah dengan sifat 20. Sifat 20 tu sebagai istilah nama je lah. Belajar sifat 20, bukan melalui jalan yang lain. Tiba-tiba ada orang bawa jalan yang lain. Yang kita nak bahas satu-satu secara ilmiah, saya rasa tak mampu dalam kuliah ini. Habis tu kita mana? Sepatutnya kita tak perlu, bagi saya lah, kita tak perlu bincang pasal orang. Kita tak perlu bincang pasal orang. Kita bincang pasal kita. Kita nak ajar yang mana? Kita belajar yang jalan mana? Jalan ni. Kenapa jalan ni? Kerana jalan ni jalan yang terbukti daripada dulu sampai sekarang terbaik. Jalan yang mudah faham dan terbaik. Jalan lain tu kita kena kaji satu-satu lah. Tapi memang ada kelemahan-kelemahannya. Memang ada. Pembahagian rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Memang ada sedikit kepelikannya. Sebab apa saya kata gini? Sebab pengajian kita fardu ain je. Bila kadar fardu ain, kita tak masuk tentang membahaskan tentang cara-cara mengenal Allah dengan cara yang lain. Malah kita tak bahas pun mengenal Allah dengan cara dapat ilham direct, majzub, dapat Allah bagi ilham, terus faham kenal Allah walaupun tak belajar. Itu pun kita tak berapa mengaji bab tu. Nak bagi tahu tak disembang, tak dibicara isu tu. Ada, bukan semestinya nak kenal Allah hanya semata-mata dengan sifat 20 je, tidak. Itu adalah jalan yang terbukti daripada dulu sampai sekarang. Tak boleh jadi sesat kalau kita faham betul-betul melalui jalanan sifat 20. Habis yang lain tu kenapa nak ambil risiko? Macam tu lah. Cuma nak bahas satu-satu saya rasa tak sesuai, sangat-sangat Hanif. Syamsiah Saleh, Nur Sinar Surya, Cik Mahaya Azlan. Niat solat boleh terangkan? Allah Azlan, nak terangkan niat solat panjang ni Azlan. Kita soal jawab pendek-pendek aja. Ada orang juga yang cuba dengar jawapan-jawapan yang saya bagi, kemudian dia komen soal jawapan-jawapan tu kerana jawapan dia komen dengan cara yang ilmiah. Memang habislah kalau macam tu. Habislah. Saya tak jawab secara ilmiah dengan maksud satu nasnya satu gini-gini, ada pembahagian gini-gini. Kita soal jawab gini je kan. Soal jawab untuk beramal aja. Jadi tak adalah sedetail-detail tu. Jadi kalau nak bahas bab niat solat, yang saya ingatlah, kalau di masjid 6 bulan baru habis niat. Kalau sebulan sekali 6 bulan baru habis niat solat. Daripada awal niat sampai kepada melafazkan niat sampai habis. 6 jam lah kalau kira. Kalau sejam sekali tu datang 6 bulan nak bahas niat aja. Jadi niat solat boleh terangkan tak? Tak boleh lah, sebab panjang. Panjang sangat. Ketika solat dia mesti niat. Niat tu apa? Lintasan hati. Dia kan ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad tu apa? Ta'arud tu apa? Ta'yin tu apa? Solat fardu dia punya qasad, ta'arud, ta'yin. Solat sunat dia pula ada solat sunat berwaktu, solat sunat bersebab. Allah, 6 bulan. Jadi soalan gini minta maaf lah, tak boleh sebab terlalu umum. Kalau soal macam ni boleh. Ketika niat solat, masa kita nak niat solat tu, apa yang kita kena lintaskan dekat hati kita? Bolehlah saya kata kena ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Kalau solat zuhur, sahaja aku solat ataupun aku solat fardu dengan zuhur, itu qasad, ta'arud, ta'yin, kena lintaskan dekat hati. Sunat berlafaz. Kalau kita susah nak masuk niat, kalau senang nak masuk niat, tak sunat-sunat pun lepas, tak payah usali-usali pun, bolehlah jawab. Tapi kalau boleh terangkan sikit niat solat, boleh terangkan tak? 6 bulan. Okey. Apa lagi? Rohaya Hasan, Ustaz, apa cadangan Ustaz untuk kita buat korban? PKP tahun ni macam kurang buat dalam negara, bayar duit saja untuk korban luar negara. Yang terbaik korban ni kita buat sendiri. Kita tengok darah, kita bagi orang yang layak sendiri. Itu yang terbaik. Yang kedua terbaik, orang lain buat kan, tapi kita tengok orang tu buat. Sebab kita tak reti sembelih, tak reti semua, tak reti, orang lain buat kan, kita bagi duit je, tapi kita tengok, kita ada kat situ, kita tengok. Itu yang terbaik. Yang kedua. Yang terbaik pertama, kita buat semua, kita bagi A to Z. Yang kedua terbaik, orang lain buat kan, tapi kita ada kat situ. Kenapa orang lain buat kan? Aku tak reti. Yang ketiga,
kita buat tapi kita tak ada kat situ, itu martabat yang paling rendah. Tapi sah jugalah, boleh lah. Tapi martabat yang paling rendah, martabat yang paling rendah. Maksudnya kalau dari segi pahala, taklah sama pahala dengan buat sendiri. Lapas sendiri, sembelih sendiri, potong daging sendiri, bagi orang miskin sendiri, susah payah semua sendiri. Itu lebih besar daripada bagi duit, masuk bank apa sebagainya, dia buat kat luar negara ke, bukan dekat depan kita lah. Tak semestinya luar negara. Kalau kita duduk dekat Kedah, buat dekat Johor, sama lah tu. Duduk yang bukan dekat kita, yang bukan dekat depan mata kita. Itu martabat yang ketiga. Sebab kita tak boleh baca doa ketika darah mengalir. Darah mengalir tu sunat baca doa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tu. Masa darah mengalir, kita sunat doa. Kita sunat bagi, tengok orang miskin, bagi sendiri. Semua kita sunat. Betul, kita tak boleh buat sebab kita bagi duit aja. Jadi sebab tu dia kurang sedikit fadilat. Jadi ada 3 peringkat. Yang pertama, kita buat A to Z, korban. Yang kedua, kita suruh orang buat tapi kita ada kat situ sekali. Yang ketiga, kita bagi duit je, kita tak tahu. Orang kau settlekan semua, aku bagi duit aja. Itu martabat yang ketiga. Jadi kalau dia kata nak buat yang mana, kalau saya kata bagi, buat sendiri lah. Cari kambing. Sebab kenapa saya sebut kambing? Sebab nak buat sendiri, takkan nak beli lembu. Berapa ribu tu? 6,000 Sekarang lembu kan mahal lah sekarang ni. Jadi macam mana? Beli kambing lah. Kambing lagi afdal daripada lembu. Itu kena masuk bab korban nantilah, insya-Allah dekat-dekat korban nanti, dekat-dekat raya haji. Kalau katalah masih lagi PKP, masjid tak buka, insya-Allah saya akan buat bab korban dalam 2 minggu atau 10 hari sebelum raya haji tu. Saya akan buat bab korban, ataupun sebulan sebelum ke, tengoklah nanti keadaan. Tapi kalau masjid buka tak adalah. Jadi kambing lagi afdal. Kambing pula jenis biri-biri lagi afdal. Beli, cari ya, 1,000. Balik rumah, sembelih. Lepas tu buang lapar-lapar semua, masuk, pergi cari-cari kat kawasan dalam 10 km radius. Sebab tak boleh keluar jauh kan. Cari orang miskin. Macam tu, terbaik macam tu. Kalau tanya saya lah, daripada pergi basuh duit bagi kat orang. Tapi saya tak ada duit, ada 300 je bajet. Kalau buat kat Kemboja 300, dah tak ada duit. Daripada tak buat, bagi je lah, masuk je lah bank, buat je lah korban macam mana pun. Sebab daripada tak buat, baik buat. Sebab tak ada bajet. Ini cerita orang ada bajet. Macam tu lah. Kata kau orang luar negara susah lah, susah ke bulu apa. Kita ni pun susah, lambat-lambat orang susah dekat Malaysia. Tambah-tambah time sekarang tak boleh kerja, lagi ramai yang susah. Rosnah Muhammad, apa caranya Ustaz kalau kita buat korban PKP tahun ni? Bukan. Kalau baca zikir, kalau nak buat zikir baca surah Al-Ikhlas, adakah boleh dibaca tanpa baca bismillah pada setiap kali kita mula baca surah? Tak, baca Quran kita nak mula kat mana-mana pun boleh. Nak mula kat tengah-tengah, mana-mana pun boleh. Kalau nak buat zikir baca surah Al-Ikhlas, nak cerita yang terbaik ke? Yang terbaik baca bismillah lah. Kalau tak nak baca bismillah pun boleh. Bukan tak nak baca bismillah, baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Quran juga satu ayat. Kan kita boleh baca je mana-mana surah kat tengah-tengah. Baca je terus, tak ada masalah pun setakat nak baca. Tapi mana yang terbaik? Yang terbaik baca bismillah lah daripada awal. Adakah boleh dibaca tanpa baca bismillah pada setiap kali nak baca surah? Boleh. Boleh. Bukan tak baca bismillah, baca tengah-tengah boleh kan? Ni soalan pelik juga sebenarnya ni, Rosnah. Kan tengok imam-imam duk baca, tiba-tiba je lepas baca amin, tiba kan dia baca surah tengah-tengah je. Mana dia baca apa-apa, baca surah tengah-tengah kan boleh? Boleh lah. Habis baca Al-Baqarah boleh, Ali Imran tengah-tengah boleh. Baca Qul a'udzu birabbin nas tengah-tengah tak boleh? Kenapa pula? Tengah-tengah pun boleh. Tapi yang terbaik baca daripada awal lah, bismillah. Jadi kenapa pula tak boleh? Boleh aja kalau nak baca tengah-tengah. Tak nak baca bismillah boleh aja. Cuma dalam semayang ketika nak baca Fatihah, janganlah tak baca bismillah. Tak sah lah sebab Fatihah ada sekali dengan bismillah pada mazhab Syafi'i kan. Sueha, alhamdulillah PKP ni kelas dari ustaz dah bersambung lagi, terisi kehidupan seharian. Dengan dengar
perkara yang baik-baik, ilmu yang membawa ke akhirat. Terima kasih, sama-sama. Okey, Siti Fatimah. Ada orang cakap solat Jumaat sah walaupun dua jemaah, dua orang je kot. Betul ke macam tu? Untuk tentukan qaryah berapa buah rumah sepatutnya untuk melepaskan fardu ain agar semua qaryah tersebut tidak berdosa. Sekarang ni cerita pasal PKP ke cerita pasal hukum solat Jumaat? Lain tu. Kalau PKP ni cerita lain pula. PKP ni kan tak boleh solat Jumaat sebab pemerintah tak bagi, tu cerita lain. Kalau hukum solat Jumaat asal, lain. Jadi soalan tu biarlah terang. Ni cerita PKP ke cerita yang bukan PKP? Sebab PKP ni dia ada masuk kuasa kerajaan kat situ. Jadi hukumnya berubah. Hukum tu berubah. Jadi kalau katalah betul ke dua orang solat jemaah, solat Jumaat dua orang sah? Kalau nak jawab soalan, tak sah lah. Kan 40 orang. Habis tu ada masjid yang buat 4 orang lah, ada yang buat AJK aje lah, tak sampai 40 tu. Itu dah masuk unsur lain, unsur kerajaan yang tak membenarkan kerana penyakit-penyakit, kerana ada sebab lah, maka tak dibenarkan. Bila tak dibenarkan, maka baru boleh ambil pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan untuk buat solat Jumaat cukup sekadar 4 orang, sekadar berapa orang, baru boleh pakai. Sebab apa? Sebab ada kuasa pemerintah kat situ, dia tak bagi. Jadi sekarang ni untuk tentukan qaryah berapa buah rumah sepatutnya untuk melepaskan fardu ain agar semua qaryah tersebut tak berdosa. Sekarang ni kalau bukan PKP, jika ada mastautin 40 orang di qaryah tu, 40 orang mastautin, tapi kena faham juga mastautin tu apa, bermukim tu apa. Kena situ tu panjanglah jadi. Jadi kalau mastautin di situ 40 orang, dan ada masjid di situ, kenalah lakukan solat Jumaat. Kalau cukup 40 orang mastautin, dia bukan kira berapa biji rumah, berapa orang mastautin kat situ. Sekurang-kurangnya 40 orang mastautin yang akidahnya betul, yang bacaannya betul, senang cerita solatnya betul. Tapi PKP itu masuk bab lain, bab darurat, itu cerita lain, bab masyaqqah. Hisham, apa lagi? Dia Ar-Rawdah, Nik Rahimah Abdul Rashid, Fauziah Said. Ustaz, kalau orang fitnah kita dan keluarga kita sampai putus silaturahim, orang pandang serong, perlukah kita pertahankan diri dengan beri penjelasan yang sebenar? Kami terus berdoa agar orang itu diberi taufik, hidayah serta diampunkan dosa. Orang itu masih lagi dengan perangai dia dan kata dia tak salah. Kami sekeluarga telah pun maafkan dia, mohon pandangan. Orang fitnah kita sampai putus silaturahim. Bila orang fitnah, kemudian ada orang yang termakan dengan fitnah tu, jadi kita tetap bersilaturahim dengan dia, cuma dia tak nak layan, tu dia punya pasal. Dia tak nak layan, dia tetap nak putuskan juga. Sama ada orang yang cakap tu sendiri yang buat fitnah, ataupun orang yang terpengaruh, dia tak nak dia memutuskan silaturahim, kita kekal silaturahim dia. Dia tak nak, dia halau, dia tak nak bersilaturahim, tu dia punya pasal. Kita tetap. Jadi biar nak macam mana? Nak macam mana? Doa orang tu diberi taufik, cantik. Dia ampunkan dosa, cantik. Dia kata dia tak bersalah, macam mana? Dia punya pasal lah, dia kata dia tak salah. Kami telah memaafkan, besar hati. Dia panggil besar hati tu. Orang yang maafkan orang yang buat salah. Dia tak salah, orang tuduh dia, dia maafkan orang yang tuduh dia, orang fitnah dia. Itu besar hati. Bagus, terbaik. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, tujuan kita memaafkan orang yang orang buat salah kat kita, kita maafkan. Walaupun dia tak minta maaf, kita maafkan. Walaupun memang dia salah sungguh, kita maafkan juga. Kenapa kita buat gini? Kerana kita harapkan orang yang kita buat salah, yang tanpa kita sedar ke, dia akan maafkan kita dekat padang mahsyar nanti. Itu tujuan kita. Jadi cantik. Habis tu macam mana? Perlu ke pertahankan diri? Kalau lah orang cakap benda yang salah tentang kita, memang kita kena pertahankan diri.
Kalau kata sebenarnya aku dengar cerita, tak adalah. Pertahankan diri lah tu. Pertahankan diri memang kena pertahankan diri. Memang kena mempertahankan diri. Bila nak pertahan? Bila ada orang tanya, bila ada orang cakap lah. Kalau tak ada orang tanya, nak pertahan apa? Kalau tak ada orang tanya pun, tak ada pun, tiba-tiba je kita tanya, kenapa lama tak datang rumah? Dia buat senyap je. Kita mesej, kita call, jumpa, dia buat lari. Orang yang terpengaruh ni. Akhir sekali kita pun mesej dia, apa masalah? Tiba-tiba kita tahu, sebenarnya kau macam ni perangai kau. Tu fitnah tu. Kena pertahankan diri. Bila datang depan kita, masalah tu kena pertahankan diri. Tapi kalau nak pertahan diri macam mana? Nak pergi buat apa? Buat hebahan. Tak perlu sampai tahap tu. Tak perlu. Ketika solat dalam flight ke London, macam mana nak menentukan kiblat? Adakah perlu diqadha solat tu nanti? Pertama, macam mana kita nak tentu? Kita pergi ke satu tempat. Kita pergi Jepun dah senang cerita. Macam mana kita nak tentukan kiblat masa kita sampai Jepun nanti? Macam itulah kita nak tentukan kiblat ketika atas kapal terbang. Sama je. Kita ada kerja, kita pergi sampai dekat Tokyo. Tak ada orang kita kenal. Macam mana kita nak sembahyang? Kena cari kiblat. Macam mana nak cari kiblat? Macam itulah kita nak cari atas kapal terbang. Kenapa pula tiba-tiba atas kapal terbang jadi susah pula? Jadi kita kena ada kompas. Sebelum kita pergi Jepun, kita kena belajar cara menentukan kiblat dengan kompas dan sebagainya. Sebab nak bermusafir, kita tahu kita payah nak sembahyang nanti, kita kena belajar siap-siap. Kita nak masuk hutan. Kita tahu aku nak masuk hutan seminggu. Kena belajar siap-siap nak cari kiblat. Jadi macam tu juga nak naik kapal terbang. Yang kita tahu ada atas kapal terbang nanti, kita kena sembahyang, kita kena belajarlah cari kiblat. Biasanya kompas lah. Pakai kompas. Lepas tu kita tengok pula macam mana nak belajar. Kalau dekat sini macam mana, berapa dia punya jarum tu dan sebagainya. Sekarang lagi mudah. Dah ada application dah. Jadi macam tu lah juga cari atas kapal terbang. Macam mana kita cari kat bawah, dekat atas bumi, macam tu juga kita cari kat atas kapal terbang. Lepas tu pula, kena qadha ke tak? Tengok dulu. Jika kita semayang tu sempurna, syarat rukun kita semua sempurna. Ada wuduk, kiblat, semua kita dah cari. Kita boleh berdiri, kita boleh rukuk, kita boleh sujud. Semua cukup. Tak kena qadha. Tapi kalau kita tak cukup, maksudnya kita nak berdiri je, stewardess, para mugari marah. Tak boleh, bahaya. Kena duduk. Kita terpaksa semayang duduk. Kita nak ambil wuduk, mungkin tak dapat dan sebagainya. Itu kena semayang juga, hormat waktu. Yang itu kena qadha. Jadi tengoklah semayang kita sempurna ke tidak. Nazir Aziz, Ustaz, bagi lelaki sebelum keluar mani akan keluar air mazi dulu dan pastinya kedua-duanya akan bercampur. Tidak. Sebelum saya jawab soalan, tidak. Air mani dan air mazi tidak bercampur. Itu specialnya Allah buat. Tak bercampur. Dia tidak bercampur. Walaupun keluarnya mazi dulu baru keluar mani, tak campur. Kerana mani dia suci. Mazi dia najis. Dia tidak bercampur. Tak bercampur. Tidak bercampur. Okey? Kita je kata macam bercampur, tapi tak bercampur. Tak bercampur. Kalaulah bercampur, maknanya mani tu najis lah. Sebab ada bercampur. Mani tidak najis. Bagi lelaki apa hukum? Bagi lelaki bujang yang beronani, apa hukum? Berdosa. Dengan sengaja berdosa. Bagi lelaki yang dah kahwin, tak faham. Saya tak faham apa hukum air mani tersebut. Sebab Nazir Aziz kata dah bercampur, sebab tu ada soalan ni. Sebab saya dah jawab tu tak bercampur, jadi sepatutnya tak adalah soalan ni. Bagi lelaki yang beronani dengan sengaja berdosa. Hukum air mani tu suci sebab dia tak bercampur. Okey. Bagi lelaki yang dah berkahwin berjima, jadi apa hukum air mani tu? Suci. Tak bercampur. Seperti kebiasaan, air mani pasti mudah terkena tuala mandi dan alas tidur. Suci. Sayyidatina Aisyah di kain tu dia buang kesan-kesan mani. Lepas tu bawa semayang pula tu. Itu kisah yang diambil pada mazhab Syafi'i, mengatakan mani itu suci, walaupun ada mazhab mengatakan mani itu najis. Jadi tak ada mani suci.
Tapi mazi yang kena kain tuala, okey, mazi kena kain tuala najis. Mazi kena kena katil najis sebab mazi. Habis tak tahu, mestilah. Saya sebut banyak kali dalam hukum fiqh tak ada mestilah. Sekarang kena tak? Sekarang mazi kena tak? Tak tahulah, tapi mani kenalah. Kain tuala tu tak najis, boleh bawa sembahyang, tak najis. Habis tu mestilah, tak ada mestilah. Kena tak mazi? Kena. Kena najis. Tak kena, tak najis. Fiqh dia gitu. Dia tak ada. Habis tu kan baik. Itu ihtiyat. Itu tasawuf. Itu ihtiyat. Kan lebih baik. Memang lebih baiknya. Malah lebih baik walaupun mani tak najis pada mazhab Syafi'i. Tapi pada mazhab-mazhab ialah mazhab Hanafi kata najis. Ketika basah ianya ianya najis. Ketika kering ianya suci. Macam-macam mazhab lain. Yang terbaik nak elak daripada khilaf, basuh juga. Itu yang terbaik. Ni kita hukum kan. Jadi tak bercampur. Tidak bercampur. Itu kehebatan yang Allah cipta. Zulkifli Abdul Rahman, Putatan, orang jauh. Saya memang lama nak pergi Putatan. Hari tu tak sempat saya nak pergi Putatan dekat Sabah gitu. Aduh, tapi itulah, baru je ada rancangan nak pergi, ada kuliah kat sana, PKP lah pula. Ada siapa yang mahu buat di Putatan Kota Kinabalu Sabah pun boleh juga. Seekor kambing boleh untuk sekeluarga kan Ustaz? Seekor kambing untuk seorang, Zulkifli Abdul Rahman, seorang. Tapi maksud seorang tu untuk dia sebagai ketua keluarga, untuk dia. Tapi dia boleh, inilah korbanku dan ahli keluargaku, tapi atas nama dia seorang, ketua keluarga. Tapi dari segi pahala dapatkan semua. Dari segi pahala, inilah korbanku dan ahli keluargaku. Macam dia buat Nabi buat sembelih. Okay. Maka korban tu asalnya dia punya, memang dia punya, dia seorang punya, ketua keluarga. Tapi pahala tu dia bagi semua kepada ahli keluarga. Tu maksudnya seekor kambing boleh untuk sekeluarga. Itu maksudnya. Jangan pula ini korban kambing ni siapa ni? Korban ni 7 orang, 8 orang korban kambing ni. Ui, siapa? Isteri, anak ke? Itu tak boleh. Korban dia seorang, atas nama dia seorang. Cuma niatnya, pahalanya untuk semua. Tu boleh. Hajar Aziz Wan Faizah, tu Ella Kamaliah kata satu kambing untuk satu nama. Betul lah tu. Nurbaya Siti Zaid. Wow, Siti Zaid. Ustaz Al-Jufri, Siti Fatimah. Hukum solat Jumaat hari biasa macam mana kalau PKP macam mana pula? Panjang lah bab ni, solat Jumaat ni kena bincang satu-satu. Kena bincang bab mustautin, kena bincang bab ahli solah, kena bincang bab orang yang layak dikira 40, kena macam-macam bincang lagi lah. Hai. Jadi biar khusus sikit lah dia punya tu soalan tu. Contoh soalan khusus macam ni. Kita tak dibenarkan untuk solat Jumaat sebab kerajaan tak bagi. Berdosa tak? Kan cantik saya jawab, tak berdosa sebab kerajaan dah tak bagi. Habis tu yang buat tu cuma 10 orang je kat masjid. Okey, yang 10 orang tu sah ikut mazhab lain. Berdosa tak orang yang tak sembahyang ni? Tak berdosa sebab kerajaan tak bagi. Kan senang saya jawab. Tapi hukum solat Jumaat hari biasa macam mana? Kalau PKP macam mana? Hari biasa 40 orang. 40 orang mustautin. PKP 40 orang juga. Tapi kerajaan tak bagi. Okey, ada unsur kerajaan kat situ. Tak berdosa lah tak pergi. Macam tu lah. Macam mana lagi nak jawab? Pak Su Ramli. Pak Su ada Pak Su Li Ramli. Oh gitu Suhana Nasir. Betul ke larangan makan makanan laut dan darat sekali? Pun tak faham juga. Apa Suhana? Soalan gini. Betul ke ada larangan makan makanan laut dan darat sekali? Bukan. Soalan dia macam ni. Macam ni soalan. Saya kena betulkan soalan dulu. Betul ke ada larangan makan makanan laut ataupun binatang laut yang dua alam, yang hidup dekat darat, hidup kat laut? Tu soalan gitu. Makanan laut dan darat sekali. Bolehlah Suhana. Janji faham tak? Ya. Memang ada larangan gitu. Dua alam tu. Macam katak kan? Tu dua alam tu. Jadi memang ada larangan. Tapi sebenarnya kalau perbahasan ni, larangan tu dia ada kaitan dengan binatang yang ke darat. Binatang tu dia duduk kat laut tapi dia ke darat dengan ikhtiar, dengan kekuatan dia, dengan kekuatan binatang tu untuk boleh pergi ke darat dan hidup.
Itu dia panggil dua alam. Boleh kita panggil dua alam gitulah. Maka tak boleh makan. Macam penyu, macam kura-kura. Dia duduk kat air, tapi dia ke darat dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar dia, dengan kekuatan dia. Dan dia tak mati pun. Tapi dia boleh ke darat dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar dia sendiri. Dia ada kait di situ. Maka dia panggil dua alam lah. Dan tak boleh makan lah dia. Habis tu kepah, kerang, dia sampai ke tepi pantai juga. Dia ke darat juga. Tapi dia ke darat macam kepah apa tadi tu, mentarang lah, remis ada beberapa tu lah yang duduk di tepi pantai tu. Dia ke darat sebab pantai tu kira darat lah, pantai yang berpasir tu. Dia ke darat dengan bukan dengan ikhtiar, sebab air yang golek dia. Kerang ke apa, dia tak boleh pergi sendiri dekat pantai, air yang golekkan dia. Maka dia tak panggil dua alam. Walaupun dia boleh hidup. Kadang-kadang kerang tu lama dia hidup dekat atas darat. Dia seolah-olah macam dua alam juga. Tapi tak dikira dua alam. Sebab dia tak boleh ke darat dengan ikhtiar dia. Dengan ikhtiar. Dia hanya boleh dengan digolek-golek. Di ombak tolak dia ke tepi pantai. Jadi dia dikira haiwan laut. Maka boleh makan. Kerang lah apalah tadi lah. Perkara tu lah saya tak kerti sangat. Yang orang duk kutip-kutip jual tepi-tepi jalan tu. Kutip-kutip apabila air surut tu. Bila air surut, pakat-pakat kutip kan, menatang cengkerang tadi tu. Oh, sedap-sedap tu. Jadi boleh makan, boleh. Kan dia dua lah, sebab dia boleh hidup lama tu dekat pasir. Malah kalau kita bawa balik rumah, lama dia boleh hidup kat rumah. Kat rumah. Kena bubuh air garam baru dia mati. Adakah dia dua alam? Tidak. Sebab dia bukan ke darat dengan ikhtiar. Dia tahu tak? Tapi kalau macam penyu, dia ke darat dengan ikhtiar, maka tak boleh. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi itu maksud dua alam. Ya, betul, ada larangan. Hukum suci tempat yang terkena najis mutawassithah di rumah, bukan tempat solat. Hukum sucikan tempat najis, Aliana. Hukum sucikan tempat yang terkena najis mutawassithah dalam rumah. Hukum dia menyucikan najis mutawassithah, tak wajib. Tu cerita dia tidak wajib. Ada air kencing kucing dekat lantai rumah, tak wajib cuci. Jadi kalau kata hukum sucikan tempat yang kena najis mutawassithah dekat lantai rumah, kalau tempat solat, kalau masjid wajib. Kalau ada air kencing dekat kapet masjid wajib. Ada kucing berak, ayam berak dekat tile masjid wajib cuci. Tapi di rumah tak wajib. Lepas tu biar busuk lah, siapa suruh biar. Tapi hukumnya tak wajib. Pastikan semayang jangan kena tempat tu. Cukup lah. Tu je, tak wajib. Tak wajib cuci najis yang ada dekat rumah. Malah kalau buang air besar tak wajib flush pun. Biar je dekat situ. Buang air besar, tak flush sebulan. Bertimbun-timbun dekat dalam bowl tu, tak wajib flush. Tak wajib. Habis busuk, siapa suruh tak flush? Jadi gitu lah. Wajib ke? Sebab hukum-hukum ni wajib. Wajib, sunat, makruh tu kan. Tak wajib. Tak wajib. Cuma hati-hati ketika nak semayang, jangan kena. Tu je. Jangan kena baju badan, jangan kena pakaian, jangan kena tempat semayang. Tu je. Selesai macam tu, tak wajib cuci. Tak wajib cuci. Dia berbeza dengan istinja, basuh berak, basuh kencing. Basuh berak, basuh kencing wajib cuci. Dia beza. Basuh berak, basuh kencing wajib cuci, cuma tak wajib segera. Sebab air ada, tak wajib lepas buang air besar terus basuh, tak wajib. Bila nak basuh, bila-bila pun boleh. Tapi wajib ke istinja, wajib ke basuh berak, basuh kencing? Wajib. Cuma tak wajib segera. Buat segera sunat. Macam kita duk buat, lepas buang air besar, basuh terus, sunat, dapat pahala. Tapi wajib ke segera? Tak wajib. Tapi wajib ke istinja, basuh berak, basuh kencing? Wajib. Tapi najis kena atas lantai, wajib ke cuci? Tak wajib. Tak wajib. Kalau cuci, bagus, dapat pahala. Kalau tak cuci, biar aja. Habis tu kalau dalam rumah, biarkan aja. Tak wajib. Habis tu macam mana kalau nak semayang? Jangan bagi kena. Baju, pakaian, badan, pakaian dan tempat semayang, jangan bagi kena ketika nak semayang. Jangan pijak-pijak lah, maksudnya jangan kena. Kalau tak kena, tak wajib. Macam tu lah. Sebab tanya hukum, saya jawab lah hukum. Farina Intan Zurina, Farina tanya, antara kita bantu orang perlukan duit sangat-sangat dengan buat korban, mana lebih afdal?
lebih afdal bantu orang, tolong orang. Tolong orang yang memerlukan lebih afdal, tolonglah, bantulah, lebih afdal daripada korban. Daripada korban. Sebab bila kita bantu orang, kita dengan manusia, ada dipanggil manfaat untuk masyarakat. Tapi kalau kita korban, dapat pahala kat kita. Dan daging tu diberi kepada orang miskin sikit, dan orang yang tak miskin pun boleh bagi, orang biasa pun boleh bagi, kita pun boleh makan. Maka kalau nak dari segi orang yang sangat-sangat perlukan bantuan, kita pun ada cukup-cukup je, nak korban ke nak bantu dia lebih afdal. Maksud dia makan makanan binatang laut darat serentak. Oh, gitu ke? Gitu ke Sufian? Tu lah kata, soalan pun biarlah ni dulu. Soalan pun biarlah tepat. Oh, makan binatang darat dengan laut. Tengok salah soalan, jawab pun salah. Kalau makan larangan, ya betul. Ada larangan dalam kitab-kitab lama lah. Dia lebih kepada petua. Dia lebih pada petua ni. Dia bukan larangan dosa, bukan. Larangan lebih kepada petua. Menjaga kesihatan. Mencampurkan makanan darat dan laut dalam satu hidangan, dalam satu mulut, dalam satu makan. Sekali makan campur. Memang ada larangan. Ayam dan sotong, ya memang ada larangan. Larangan dari segi kesihatan. Macam orang kata, jangan makan masam banyak-banyak, nanti senang, ingatan tu senang lupa. Itulah larangan gitulah. Larangan. Jangan tidur lepas asar, nanti bangun-bangun jadi bengong baru tahu. Macam tu. Larangan tu ada. Larangan dalam bentuk petua. Dalam bentuk dalam bentuk mujarrabat, dalam bentuk kita orang lain try buat jadi gini, buat jadi. Dia kata, kau jangan makan ni dengan ni, kau tidak kau akan jadi penyakit ni. Tu lepas dia cuba. Dari segi petua lah dia panggil petua. Itu ada. Memang ada larangan, tapi bukan larangan haram makruh, bukan ya. Malaikat tak masuk ke? Ya, Aliana. Bab malaikat tak masuk, ya. Malaikat tak suka busuk-busuk, maka malaikat rahmat dia menjauhi tempat-tempat yang ada najis, yang tak dicucikan. Itulah. Kalau kata malaikat, iyalah. Hamidah Sa'ad. Tak ada. Aliza. Kerang tak dikira haiwan dualan sebab ya betul. Ya betul. Ya betul. Maafkan saya tulis soalan dengan baik. Tak ada masalah Suhana. Cuma itulah. Soalan tu kalau dah salah soal, saya jawab pun salah lah jadi. Pernah dengar makruh makan laut, daging dalam masa yang sama? Hajar, bukan masalah makruh ni. Masalah kesihatan. Masalah untuk tahan. Jangan makan ayam. Dalam ayam tu kan ada, dalam ayam pula, dalam tulang ayam tu kan ada macam merah-merah tu. Apa benda nak sebut? Sumsum dia panggil. Yang dalam tu, gigit tu, makan sampai dalam tu. Larangan. Ada larangan. Jangan gigit. Kalau ikan, jangan gigit tulang ikan tu, sebab dalam tulang ikan tu, ada sumsum apa benda saya tak kerti sebut, asid-asid yang tak elok untuk perut. Dalam ayam ada tulang. Dalam tulang tu kan ada benda tu, kita gigit, kita makan yang dalam tu, jangan. Kerana ada tegahan, ada larangan. Memang ada. Jangan makan makanan laut dengan makanan darat dalam satu hidangan, dalam satu pinggan, sebab sekian. Memang ada. Ada larangan. Tapi bukan larangan makruh ya. Bukan. Larangan kesihatan dari segi kesihatan. Ya, Sarawak dah masuk maghrib ya. Sila Nurizan, sila lagi semayang dulu. Kami belum lagi. Kita ada masa lagi. Ada lagi sikit. Bukan biar macam tu, mop je tak lalukan air tai cicak. Tadi tak cakap. Tengok dah saya jawab benda lain. Soal tu biarlah sempurna. Dia mop aja, tak lalukan air, jadi tempat tu najis hukmi. Itulah. Ada tai cicak, ada air kencing apa, dia mop pakai sabun, pakai apa, mop sampai kering. Okey, tempat tu nama najis hukmi. Jadi kalau kaki dia basah, pijak, melekatlah najis hukmi itu. Berpindah najis hukmi itu dekat kaki dia sembahyang tak sah. Tapi hukum suci kan? Tak wajib. Biar, tapi jangan pijak. Pakai slipper. Okey.
bertambah, berlainan punya. Okey. Latifah Umar Zainun. Okey, siapa lagi ada ni? Faham. Zuria Tajuddin. Tu kadang-kadang tak faham. Ada isi juga nak makan tulang. Ada isi juga nak makan tulang. Betul. Memang tak, saya jumpa ramai kawan-kawan yang makan isi ada, dia cari yang tulang. Ayam dia cari yang tulang, bukan tulang semua, ada isi tapi banyak tulang. Dia nak gigit tulang tu. Ada biasa, ada beberapa orang dia minat, dia suka makan tu. Dia suka makan sebab bau dia rasa sedap sikit. Tapi kalau setakat makan bahagian dada, bahagian thigh, dia cari juga isi. Tapi dia nak ambil yang ada tulang, yang ada tulang lah saya nak cakap. Dia nak gigit. Dia makan kepak tu, makan isi kepak tu, tapi dia gigit tulang-tulang kepak tu. Sampai kadang-kadang tak ada. Kau makan ayam tadi, mana tulang dia? Masuk perut. Dia minat. Jadi dari segi petua memang tak cantik. Dalam tu, bukan tulang tu, dalam tulang tu yang macam merah-merah tu. Sum-sum kot nama dia, kita panggil. Itu tak cantik. Dari segi kesihatan, ada larangan. Macam tu juga sup giabok. Yang tu saya kata aja, saya pun bantai juga, makan juga. Yang dalam tu, yang sup giabok tu, yang pakai straw tu. Yang itu. Yang itu kalau saya jumpa memang bantai yang tu dululah. Tapi nak kira memang ada larangan dari segi kesihatan. Tak mungkin kolesterol lah, itulah ini, adalah dari segi kesihatan. Larangan tu ada, tapi haram tidak. Muhammad Imran, Ustaz, tempoh masa waktu tidur dalam Islam berapa jam? Ada kata 8 jam, ada kata 4 jam. Mana ada main jam-jam? Mana ada main jam-jam? Dalam Islam nak tidur apa? Tidak. Dia macam ni. Dia dalam secara umumnya satu hari tu dibahagi 3. Dibahagi 3. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam tu bukannya tidur. Yang 8 jam tu, 8 jam kerja, 8 jam 8 jam kita hidup ni, kena 8 jam tu bagi 3. 8 jam yang ketiga tu untuk istirahat, bukan untuk tidur. Walaupun memang adalah doktor-doktor sains-sains dia akan cakap 8 jam yang terbaik. Kemudian dia akan turun mengikut umur. 40 mungkin dia jadi 6 jam. 50 mungkin jadi kurang. Makin lama makin kurang. Dah kali mungkin 3 jam aja, 3-4 jam aja cukup dah. Bila umur dah 70 ke gitu. Dia bergantung pada umur. Tapi kita secara umumnya bahagi 3. 8 jam antara 3, 8 jam tu untuk istirahat, bukan untuk tidur. Jadi istirahat kita siang pun ada, malam pun ada. Jadi kalau kita tidur 6 jam, ada 2 jam untuk kita istirahat yang lain. Mungkin siang tu nak istirahat. Mungkin tak buat apa-apa, istirahat, relax je. Itulah maksudnya 8 jam tu istirahat, bukan tidur. Kalau dia tidur 8 jam, dia istirahat siang-siang tambah lagi. Banyaknya. Jadi dalam Islam tak ada gitu. Dia tak ada. Cuma lagi kurang tidur, lagi bagus. Jika dia mampu. Dengan dia kurang tidur, tidak menurunkan produktiviti dia, lagi bagus. Lebih-lebih malam. Kurang tidur malam, lagi bagus. Lagi kurang tidur malam, lagi bagus. Lagi kurang, lagi bagus. Kurang tidur 4 jam je malam. Nanti siang mengantuk. Kailulah pukul 12 sampai 12.30 tidur kejap. Pukul 12.30 sampai pukul 1 ke, tidur kejap. Cover balik. Walaupun kita tidur 4 jam aja, sebelum Zuhur kita cuma tidur cover balik setengah jam, paling lama sejam. Itu pun rasa dah banyak sangat dah. Sejam tu. Setengah jam kita cover balik, setengah jam tu dia dapat cover 4 jam malam. Biasa kita tidur 8 jam. Kali ni tidur 4 jam. Dia akan mengantuk mula-mula. Lama-lama dia akan tak mengantuk. Tapi dia akan sangat mengantuk pada pukul 11 ke 12 tu. Pukul 12 tu tidur setengah jam. Setengah jam tu dapat cover 4 jam malam. Jadi dia hanya tidur 4 jam setengah. Paling lama pun 5 jam. Malam 4 jam. Setengah jam qailulah sebelum Zuhur. Setengah jam. Paling lama pun sejam. Kita ambil lah sejam. Tapi lama tu tak apalah, ambil lah sejam. 4 jam dengan sejam 5 jam tidur, dapat cover macam 8 jam tidur malam. Jadi berapa lama kah? Tak ada berapa lama-lama. Cuma tidur makin kurang makin bagus. Makin kurang. Cuma kurangnya tidur tu jangan mengurangkan produktiviti pula. Tidur 4 jam aja, tapi siang hari dia tak boleh buat apa-apa. Malah aje. Tak guna juga.
Kalau macam tu baik tidur lah elok-elok. Tidur 8 jam. Bangun biar ada productivity. Jadi maksudnya jangan mengurangkan productivity pula. Dah monyok je, tak tahan ngantuk. Sebab tidur 4 jam aja. Kalau macam tu, baik tidur 8 jam. Cuma nak bagi tahu badan manusia ni dia memang boleh cukup tidur 4 jam, memadai. Cuma dia kena cover kat siang sikit. Kalau kita jauhkan diri daripada orang yang tak suka, benci dekat kita, adakah itu dikira memutuskan silaturahim? Tidak, Syafiqah. Tidak. Kita jauhkan bukan menandakan memutuskan silaturahim, tidak. Yang memutuskan silaturahim, kita tak nak kawan jumpa dia, tak nak jumpa dia, tak bercakap, tak bertegur siapa. Itu baru nama memutuskan silaturahim. Ini cuma tak kontak. Dia ada, tak pergi. Okey? Tak ada apa? Tidak memutuskan silaturahim. Lebih-lebih lagi kalau ada sebab yang kuat, lagilah tak ada masalah. Pernah dengar ke tentang grup di mana orang join untuk pulihkan masalah diri dengan beri tarikh lahir, lepas tu ustaz tu cari ayat Quran ikut cara kaedah metafizik untuk orang itu amal. Oh, ni pelik ni. Ni pelik. Tu je nak tahu, pelik. Memang soalan pelik. Soalan lagi, perempuan yang tiada rahim, ada haid tak? Okey, perempuan yang tak ada rahim, maksud rahim tu telah dibuang, dia tak ada haid. Walaupun keluar darah, istiadah. Keluar darah adalah istiadah. Kerana perempuan yang tiada rahim dengan maksud dibuang rahim tu, dibuang atas mungkin kesihatan sebagainya, kalau keluar darah, confirm istiadah. Jadi perempuan yang tiada rahim tidak akan ada haid. Rokok haram ke? Allah, soalannya apa dah? Soalan biasa dah. Rokok tu haram ke? Pertama nak kata haram ataupun tidak, tengok dulu rokok tu apa. Rokok tu apa. Lepas dah tahu rokok tu apa, haram kerana apa. Maka secara mudahnya, sebab dah banyak kali yang sebut dah ni, secara mudahnya, rokok ni dia tengok apakah dia rokok. Kalau rokok tu dia ada bahan-bahan yang memudaratkan kesihatan dan ianya terbukti memudaratkan kesihatan, maka haram. Jika tak terbukti tapi memang memudaratkan juga, batuk sebagai busuk sebagainya, makruh. Jika tak ada apa pun, rokok ni isap menjadi gitu biasa je, harus. Okey. Jika isap rokok dia lebih menyihatkan dia, sunat. Jika tak isap rokok, mati, wajib. Makna rokok pun terbagi pada 5. Itu sekadar hukum. Cuma rokok sekarang ni, kretek ni yang dia bubuh macam-macam yang membahayakan ni, ada 2 je pendapat ulama. Ya, ada yang kata haram, itu yang masyhur, ada yang kata makruh, itu ulama dulu. Macam rokok daun tu kan. Itu dulu tu makruh. Sekarang haram sebab dah macam-macam campur. Itu yang masyhur lah. Tapi hukum ada 5 sebenarnya. Hukum tu. Itu dari segi pekahnya lah. Tapi sebab dah banyak kali dah jawab, dah penat dah bab ni, saya nak masuk bab tasawuf sikit. Dari segi pekahnya ya gitu. Ada kata haram, ada kata makruh. Malah itu rokok apa? Rokok yang kita faham rokok tu lah. Rokok yang busuk, yang membahayakan, yang kata tu lah. Sebab kalau rokok, ada rokok yang menyihatkan, ada. Dia bubuh dalam tu daun, dia buat bola-bola, dia isap sebab dia ada penyakit sekian, kena ambil rokok tu, bubuh kat dalam hidung, sedut, ilar sedung. Rokok baik tu. Rokok lah nama tu. Tapi rokok yang kita faham, yang tembakau tu, yang membahayakan tu, ada 2. Satu haram, satu makruh. Cuma buat apa kita bincang pasal tu? Kita ada, agama kita ada tasawuf juga. Jadi kita tengok dari segi tasawuf. Dari segi tasawufnya, isap rokok ni tak elok lah. Dan sama ada dia haram atau makruh. Tak apalah kita ambil makruh. Rokok ni makruh. Rokok yang isap ni makruh. Jadi dari segi tasawufnya, lebih baik merokok tapi rasa bersalah, rasa berdosa, daripada merokok tak rasa berdosa. Ni dari segi tasawuf ya. Rasa. Bukan hukum, rasa. Dia isap rokok, Allah berdosanya aku rasa. Lebih baik daripada isap rokok tak rasa berdosa. Itu tasawufnya. Jadi kita hidup bukan semata-mata pekah, kita hidup juga dengan tasawuf. Maka serapkan tasawuf dalam diri kita. Lebih baik rokok, isap rokok tapi rasa bersalah, rasa berdosa, daripada isap rokok dengan tak rasa berdosa. Dari segi tasawufnya. Dari segi pekahnya, saya sebut tadi ada 5 hukum. Secara umumnya ada 2 je.
haram, makruh. Secara khususnya ada 5. Itu pun kena kaji dulu. Jenis apa rokok, jenis apa-apa. Tapi dari segi tasawufnya, lebih baik isap rokok rasa berdosa daripada isap rokok tak rasa berdosa. Okay? Apakah mengajar boleh ambil upah? Atau ambil upah solat jenazah? Macam ni, mengajar boleh ambil upah. Yang pada asasnya dakwah tak ambil upah. Yang kata tak ada upah, tak boleh ambil upah ni dakwah, berdakwah, tu tak boleh. Tapi mengajar ataupun ta'lim memang ada upahnya. Dia beza tau. Dakwah dengan mengajar beza. Berdakwah dengan mengajar beza. InsyaAllah lain kali kita akan bahas sebab itulah, panjang lah sebab pukul apa dah. Mengajar dengan berdakwah beza. Dakwah pada asasnya tak boleh ambil upah. Mengajar memang ada upah. Mengajar memang ada upah. Jadi mengajar ada upah, imam ada upah, siap ada upah, semua ada upah. Sebab dia ada kehidupan yang perlu disara. Kalau tak ada upah, maka terpaksa dia kerja. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, mesti kena kerja. Bila kerja, siapa yang suka rela nak jadi imam, nak jadi bilal, nak jadi siap, nak jadi mengajar orang ni? Kerja-kerja tadi tu, kerja-kerja mengajar tadi, menyebarkan ilmu tadi, siapa nak buat? Kalau orang yang mampu untuk mengajar, dia kena kerja lah, sebab tak boleh ambil upah. Kalau katalah tak boleh ambil upah, dia kena kerja lah. Bila kerja, siapa nak sebarkan? Siapa nak sampaikan dakwah? Siapa nak jawab soalan? Siapa nak jadi imam? Siapa nak jadi bilal? Jadi maka dari secara umumnya ta'lim ataupun mengajar memang ada upahnya. Dakwah yang tak ada upah. Solat jenazah juga sama. Solat jenazah pun sama juga, boleh ambil upah. Boleh ambil upah. Saya pernah cerita sebelum ni kan, orang kampung sampai sekarang ni ada upah dia bagi sampul lepas solat jenazah. Lepas tu orang dok kata dia tak ikhlas nak solat jenazah sebab nak sampul lah tu. Sampai ada kata apa, dekat pasar malam, macam mana orang kampung orang beritahu, kat pasar malam ada 4 kepak RM10 kat pasar malam, chicken wing 4 kepak RM10 dekat pasar malam. Dekat masjid surau pun ada lah, dia kata 4 kepak RM10 juga. 4 kali ambil takbir solat jenazah RM10. Ada sampai mengata gitu kali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia ketika dilantik menjadi khalifah, esok tu dia nak pergi pikul kain, nak pergi jual dekat pasar. Padahal dia khalifah, masa tu baru dilantik. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, "Weh, engkau ni Perdana Menteri lah, malah lebih tinggi, khalifah. Engkau ni presiden lah. Macam mana nak uruskan peperangan, nak uruskan macam-macam hal orang Islam ni kalau kau pergi kerja? Habis aku anak bini aku kena sara. Diorang nak makan nak apalah," kata Sayyidina Abu Bakar. Macam mana duit tak ada? Maka dia ambil duit Baitul Mal untuk bagi kat Sayyidina Abu Bakar, sekadar untuk lepaskan hajat dia. Sebab kalau tidak dia kena berniaga kat pasar. Dia berniaga kat pasar, siapa nak uruskan hal umat Islam? Kerana itulah memang dari segi mengajar, dari segi ta'lim, menyampaikan ilmu, memang ada upahnya. Dakwah tak ada. Dakwah tak boleh ambil upah. Allahumma hazihi da'wati tammah, dakwah yang sempurna, itu tak ada upah. Okey? Adalah beza sikit. Soalan bukan apa dah? Ni soalan last kot. Soalan tak akhir. Last. Apa maksud ustaz? Apa maksud ustaz? Setiap yang mendapat nikmat itu akan didengki melainkan tawaduk. Ini post saya kat Facebook ke? Oh, iyalah post saya kat Facebook kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawaduk. Ini sebenarnya hadis Nabi. Kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawaduk, atau kama qala. Sabda Nabi, setiap yang dapat nikmat itu akan didengki melainkan tawaduk. Dia nak tanya apa maksud. Ini mesti friend dengan saya ni kot kat Facebook ni. Dia gini, setiap nikmat yang kita dapat, pasti ada, kalau orang tahu, pasti ada yang tak puas hati, pasti ada yang mendengki. Melainkan tawaduk. Melainkan dah tawaduk, barulah
Melainkan tawaduk, bila tawaduk tak bagi tahu orang. Jadi orang tak tahu nikmat yang kita dapat. Sebab dia ada dua sisi ni. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan. Itu satu cerita, itu satu hal, itu satu keadaan. Iaitu nikmat yang Allah bagi kena ceritakan. Itu sisi lain. Itu sisi lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan. Itu sisi lain. Saya nak cerita ni sisi lain. Kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawaddu'. Setiap nikmat pasti ada yang mendengki melainkan tawaduk. Dengan maksud nak hilang perkara ni kena tawaduk. Jadi apa saja nikmat yang kita dapat, bukan semua kita boleh cerita kat orang, kerana dia akan ada orang akan dengki. Malah kita disuruh untuk sorok 3 perkara: umur, keluarga, harta. 3 benda. Kalau orang tahu umur kita, nikmat tu umur. Orang tahu umur kita, mula dia cakap baik. Mula dia tahu, dia cakap baik, elok aja cakap dengan kita. Bila kita tanya dia, umur berapa? 19. Baru 19? Terus kau aku. Tadi anak hantar lah. Cakap baik lah, tuan syekh lah, macam-macam nak sebut. Bila tahu 19 tahun, lah aku ingatkan, aku terus. Aku ingatkan dah berumur. Baru 19. Sebab dia matang, dia cepat matang. Automatik dia dipandang rendah. Sebab kita kena rahsiakan umur. Orang perempuan bagus. Dia rahsiakan umur dia. Cuma alasan lain lah dia rahsiakan. Sebab orang akan memandang rendah. Kalaulah tiba-tiba dia tu tua. Tua. Cakap macam budak-budak. Allah. Ingatkan muda lagi, rupanya tua. Tu kalau tua. Tengok cara fikir macam budak bodoh. Dia jadi pandang rendah juga. Sebab tua pada dia, tapi cakap macam budak, dia akan pandang rendah juga. Sama ada muda ataupun tua, dia akan pandang rendah. Sebab tu dirahsiakan umur. Kerana umur itu adalah nikmat. Antara keluarga, rahsiakan hal ehwal keluarga. Tambah-tambah media sosial sekarang ni. Apa nama ni? Media sosial sekarang ni share tentang hal ehwal keluarga. Bukan tak boleh bagi tahu orang umur, bukan tak boleh share tentang hal ehwal keluarga kita, bukan tak boleh share harta kita, bukan tak boleh, bukan kata haram, tidak. Kita disuruh untuk sorok. Kalau tak sorok pun tak apa. Jangan salah faham. Cuma kalau tak sorok, ini natijahnya, ini kesannya. Tak sorok umur, orang akan pandang rendah. Orang tua akan pandang rendah. Budak-budak lagi. Orang budak-budak, orang yang rendah pula, dia akan tengok, dah tua tapi nampak macam budak-budak. Ada je orang komplain. Jadi bukan kata tak boleh dedah umur, boleh. Cuma dia ada kesan dia, iaitu dia akan dipandang. Nak mengajar orang baru umur 43, aku dah umur 70 dah. Nanti akan jadi gitu. Jadi sebab tu dirahsiakan nama. Bukannya tak boleh, cuma dituntut untuk rahsiakan umur kerana kesannya tu. Kalau nak dedah pun tak apa. Hal ehwal keluarga, nak dedahkan pun tak apa, tapi kita dituntut untuk sorok. Kerana kalau kita ni keluarga bahagia, maka orang yang tak bahagia akan terasa hati dan iri hati. Ada orang, bukan semua, ada lah. Sebab kullu dhi ni'matin mahsudun. Nabi sendiri bagi tahu, setiap nikmat pasti akan didengki. Jadi janganlah bagi orang tahu. Okey. Tapi kalau orang tahu juga, orang tahu, mungkin ada lah yang dengki. Itu je lah dia punya kesan, risiko dia. Dia akan mengundang fitnah. Malah kalau katakanlah keluarga dia tu tak elok, kurang sikit bergaduh apa ke, kurang-kurang ada masalah sikit, maka dia akan ceritakan pada orang juga. Tengok keluarga tu jahanam gitu-gitu. Cerita juga, pandang rendah juga. Jadi sebab tu dia rahsiakan. Dan dia rahsiakan juga harta. Kerana dia mengundang hasad dan iri hati daripada orang yang tahu kita, kaya, kaya. Dia jadi dengki. Pencopet, perompak akan attack dia. Ni orang kaya ni, banyak share duit dekat Facebook ni, kaya ni. Dia dah attack lah. Attack untuk rompak apa semua. Dan orang yang tak banyak duit, dia akan dengki. Orang yang kalau dia share apa nama ni, dia tu tak ada harta pula, orang akan pandang rendah.
Jadi dari segi harta, dari segi umur, dari segi keluarga, dituntut untuk sorok, jangan cerita kat orang, jangan share-share, jangan viral-viral. Kalau nak buat berdosa ke? Tak dosa, tapi terimalah 3 kesan ni. Cuma sekarang nikmat secara umumnya nikmat lah. Itu 3 perkara, tapi ada yang lain-lain lagi, nikmat-nikmat lain. Nikmat-nikmat lain sorok lah. Bagi ustaz-ustaz ke apa ke, kalau banyak sangat mengajar tu, sorok lah, tak payahlah nak beritahu kat orang semua yang semua tempat yang dia mengajar, jadual-jadual. Tak boleh lah. Kalau tidak, akan ada yang mahsudun, dengki. Jadi macam mana? Pandai-pandailah nak hidup. Kalau banyak terima jemputan, jangan cerita kat seorang semua, sekali-sekala je, gitu-gitu je. Macam tu lah lebih kurang. Itulah. Kalau banyak jadi supaya takut-takut ada orang dengki. Sebab setiap nikmat itu nikmat lah tu. Setiap nikmat pasti ada yang dengki. Pasti ada yang dengki. Sebab tu saya post tu sebagai peringatan bagi orang yang share duit-duit banyak-banyak atas strategi pemasaran. Banyak duit dia letak. Padahal dia ambil kat Google je, tak kisahlah. Banyak duit dia letak. Jadi maka ada orang akan dengki kat dia nanti. Tapi dia kata ni strategi pemasaran, akan ada orang dengki. Sama ada rompak apa sebagainya. Macam itulah. Jadi itu maksud post saya ingat bila minggu lepas saya buat. Kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawaddu'. Jadi berpada-pada kita untuk share supaya lebih-lebih lagi 3 perkara. Lebih-lebih lagi 3 perkara, umur, keluarga dan harta, sorok sungguh. Dan nikmat-nikmat lain pun janganlah share semua, sikit-sikit dah lah. Sharing is caring, sikit-sikit dah lah. Tapi jangan banyak-banyak sangat, kerana setiap nikmat ada pendengkinya. Ada pendengkinya. Wallahu alam. Ustaz komen sikit pasal lakaran capal. Saya dah komen 4 kali 5 kali, panjang lebar sampai setengah jam lebih lah. Lakaran capal tu banyak dalam kuliah. Saya ingat daripada 4 tahun lepas, 5 tahun lepas dah sekali, lepas tu 2-3 tahun lepas sekali, lepas tu tahun lepas sekali, tahun ni 2 kali abang singa. Jadi insyaAllah lain kali lah kot. Sebab lain pun dah habis masa dah ni, dah terlebih masa dah. Kadang-kadang sebab tak kena, tak bagi tahu apa kita buat, orang duk pandang serong. Contoh kita work in silence, ingat kita niaga benda-benda tak elok pula. Itulah Zulia. Macam itulah, pandai-pandai, sikit-sikit, jangan lebih. Dari segi sharing orang ramai lah, sharing one by one, okey, seorang-seorang tak apa. Ini maksudnya bagi tahu orang ramai, bagi tahu orang ramai ni pandai-pandai. Kadang-kadang pandai-pandai lah. Kadang-kadang kita faham, oh dia meniaga benda ni patutnya macam tu kot. Pandai-pandai. Cuma tak apalah, tanggunglah dah orang meniaga, kenalah tanggung risiko. Okey, dedahkan umur supaya orang kata wah, muda-muda pun pandai meniaga. Dedahkan keluarga, wah kau tengok keluarga dia selesa sebab dia meniaga ni, sebab sebagai strategi pemasaran. Dedahkan harta, semua bagi tahu banyak mana harta semua. Okey, tak apalah, sebab atas strategi pemasaran. Tapi cuma risiko tadi dia tanggung. Bukan salah, bukan dosa. Tak semestinya habis tu dah buat macam tak ada masalah pun, Suria, tak ada masalah pun. Cuma risiko tu je. Jadi macam mana buat? Pandai-pandai nak hidup. Penyakit ain, ya, satu lagi penyakit ain. Terima kasih Cik Na. Satu lagi penyakit ain. Satu lagi sebab penyakit ain. Bila orang tengok orang tak takjub dengan kita, penyakit ain pula. Kena tu, kena ni. Wallahu alam. Pukul 7 dah. Saya nak siap-siap untuk sembahyang maghrib. Terima kasih kepada surah An-Nur. Infaklah ke surah kami, kata dia. Jadi kita insya-Allah kita akan sambung akan datang soalan-soalan yang lain pula. Mudah-mudahan kita ada keberkatan dan dapat keberkatan dan ada manfaatnya pada petang. Allah alam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.